Ini kok jumpa? Ya. Jumpa. Ada pakaiannya. Di sini. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Muslim bersyukur kepada Allah Ta'ala pada petang yang mulia ni kita dapat sama-sama meneruskan pengajian kita. Pengajian apa? Pengajian Fardu Ain Fiqh. Pengajian Fardu Ain Fiqh kita. Ni mic dalam ke luar? Kalau dalam ni kan? Dalam saja kan? Luar lah. Dalam dan luar. Dalam juga saya rasa kan? Saya buka dalam je kan? Dalam je. Tak apalah, Ustaz. Luar pun okey. Alah, lelaki tu. Dan pulang, Ustaznya nak di dalam ni dah. Nak keluar je dulu. Semalam minta ngaji kat sini sebab ingat kalau hujan tak dengar suara ke sana kan. Kalau tak hujan okey je kan, kat dalam. Okey, salam mana okey insya-Allah. Ingat kalau hujan dalam tak dengar suara, pindah sini kan. Ambil agak hujan, tak apalah. Sini Ustaz saja, sini biar selesa sikit. Oh, selesa sikit. Boleh. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita habiskan bab haid kita, insyaAllah. Yang terakhir lah insyaAllah. Ada baki lagi sikit minggu lepas punya pelajaran. InsyaAllah hari ini habis. Yang minggu lepas punya kita dah bahas perbahasan turul mani' dengan zawalul mani'. Ingat juga? Ingat kita? Kita bisa ingat Jadi ilmu ni dah tahu kan. Kalau berlaku pada diri kita, kena applykan. Okey, berhenti darah bila, kena qada waktu apa, kena tahu. Dan wajib juga sebagai satu orang ibu, sebagai satu orang penjaga mak ayah kan, kewajipan dia kena ajar anak dia. Kewajipan pertama sekali, dia kena ajar anak dia. Kalau dia tak mampu, baru dia hantar di ustaz, baru dia hantar mengaji kat madrasah kan. First sekali dia kena ajar anak dia hukum haid macam mana. Kalau berhenti haid kena buat apa, qada ke tidak kan. Jadi pertama sekali yang kena ajar tu mak ayah dia. Kalau mak ayah dia tak mampu, baru dia kena hantar dekat pusat pengajian mana-mana kan, untuk hilangkan, untuk melepaskan tanggungjawab dia sebagai satu orang mak ayah. Okey, masalah turul mani kan. Kita pun kan yang selalu pergi masjid kan, biasa dengan kuliah pun kadang belum terdedah lagi hukum yang kena potong solat, betul kan?
anak kita pun lagi-lagi dah kan, kena sampaikan. Tanya anak kita, macam mana ni? Contoh, Zuhur pukul 1.30, tengok dia main phone kat depan TV kan. Tanya dia, dah solat belum? Belum mak. Pergi solat. Solat, cek ada darah. Dia tu cek ada darah. Oh tak solat ke? Cuti mak. Bila keluarnya? Baru tadi keluar, baru 5 minit. Zuhur tengok jam pukul 1. 1.30 dia tak solat lagi, keluar darah. Cakap dia, nanti kakak dah bersih, nanti haid dah habis, kena kotor. Oh iya ke mak? Kena hukum dia. Oh ni nama dia turun balik. Oh dia turun balik. Betul aja dia kan. Nanti hari ke-7, hari ke-8 tanya balik. Dah tengok dia dah solat, tanya balik. Kakak dah solat belum? Dah mak, dah suci dah. Yang Zuhur tu dah solat. Oh ya tak ya. Ya tak ya ni maksud dia tak jaga. Ya tak ya lupa. Ingatkan balik. Kena jaga ni kan. Anak kita tak ada kat you, call dia, tanya dia. Dah makan ke, dah solat, buat apa, tanya solat dia okey tidak. Tanya dia kan. Sama juga, tak boleh lemari pun sama juga. Kena ingatkan juga anak kita. Kemudian apa lagi? Bab perkara yang haram ketika haid. Saya rasa saya ada salah cakap sikit dulu lepas. Saya cakap satu orang dia haid, dia kotor salat haram dan tak sah. Kisah ni saya cakap, ingat tak? Satu orang dia haid, kemudian dia kotor salat. Hukum dia apa? Haram dan tidak sah. Betul ke? Macam tu saya cakap haram je kan? Jadi betul lah. Betul. Okey. So ingat saya cakap haram dan tidak sah. Okey. Satu orang perempuan bila dia suci, dia kotor balik solat dia, maka hukum dia haram tapi sah. Haram tapi sah. Sebab saya ingat saya cakap haram dan tidak sah. Haram tapi sah. Tapi kalau haram sah pun apa guna dia kan? Tak payah buat lah maksud dia. Okey. Bawa solat, okey, saya pegang Quran, sama juga, okey. Pegang Quran. Haram bagi satu orang perempuan yang haid ataupun nifas menyentuh dan memegang Quran. Satu sentuh Quran. Satu lagi membawa Al-Quran. Satu sentuh Quran haram, bawa Quran pun haram. Kalau dia sentuh dan dia bawa, maksud dia dibuat dua perkara yang haram. Baca pun haram. Okey, beza dengan orang yang hadas kecil. Orang hadas kecil dia haram pegang. Haram pegang dan haram dia bawa. Baca boleh. Hadas kecil. Hadas besar orang berjunub. Dia tak boleh pegang, tak boleh bawa dan tak boleh baca. Orang junub. Orang haid dengan nifas pun sama. Haid dengan nifas haram dipegang, haram dibawa, haram dibaca. Kalau kita hadas kecil je, setakat hadas kecil, maksudnya kita dah hafal surah Al-Mulk malam kan, nak baca tak nak dengan Quran, baca Al-Mulk, boleh tak masalah. Baca Yasin subuh-subuh kan, boleh juga. Sebab apa? Yang haram tu pegang dan membawa. Kalau kita just baca je, tak ada masalah. Okay? Hukum handphone pun dia cakap kan, handphone ni time dibuka jadi kira Quran. Time dibuka skrin tu, maka hukum dia hukum Quran. Dah tutup, maka hukum dia bukan Quran. Dan penting saya ingatkan, Quran ni bukannya sekeping satu Quran. Mushaf tu bukan tu je Quran. Apa-apa kertas yang ditulis ayat Quran dah dihukumi Al-Quran, dah dihukumi ayat Quran, maka haram pegang. Surah Yasin kan, malam Jumaat baca Yasin kan, tak ada wuduk pegang, boleh tak? Dia tak boleh, haram. Okay? Yang terjemahan boleh. Kalau Yasin bahawa dia ada terjemahan boleh. Tapi yang Yasin merah tu kan, Yasin yang merah tu kan memang semuanya Yasin kan. Kalau yang semua Yasin tak boleh pegang. Tak boleh. Kalau Al-Quran yang ada terjemahan tu boleh tak saya? Al-Quran ada terjemahan boleh. Perkatanya tu Perkata boleh. Dengan syarat terjemahan dia lebih banyak daripada perkataan Arab dia. Arab dia. Okey? Banyak tafsir. kalau handphone Ustaz, Handphone sama juga. Handphone time buka tu dihukumi Quran. Kalau kita dah off aplikasi tu, maka pegang Quran boleh pegang, tak ada masalah. Jadi kalau skrin tengah terpancar tu, kalau kita pegang tu haram lah. Okey, haram juga jangan pegang. Nak slide macam mana? Nak slide tak ada wuduk. Kan? Tak boleh pegang lah. Tak boleh pegang. Okey. Sama juga surah Al-Mulk ni kan. Surah Al-Mulk ni kan. Kan dia buat sekeping itu kan. Kita baca pun tak boleh.
Dia bukan mesti satu Quran mushaf tu, bukan. Apa-apa yang ada tulis Quran dengan diniat dibuat tu untuk dibaca. Beza dengan kaligrafi, dibuat pun untuk dibaca, untuk hiasan kan. Kat pintu rumah kita tulis Bismillah, Bismillah Quran, Bismillah. Tak boleh kan? Tak boleh pegang sebab dia bukan untuk dibaca. Okey, bukan begitu. Apa-apa ayat Al-Quran kan. Betul, apa-apa ayat Quran. Okey. Niat dia untuk dibaca. Niat ditulis untuk dibaca. Kalau bukan untuk dibaca, untuk perhiasan, untuk azimat ke kan, maka tak ada masalah. Pelindung ke tak ada masalah. Okey. Ustaz, kalau misalnya kita pergi mana-mana, patut ada macam Quran kecil lah yang kita kitab satu baca Quran lah, macam surah-surah terpilih tu. Boleh tak baca? Boleh. Tak boleh. Tak ada. Kita orang orang tak ada head. Tak ada head boleh. Boleh. Tapi kalau tak ada wuduk, tak ada pegang boleh baca. Boleh. Boleh. Tak ada wuduk pun tak apa. Yang kalau tak ada wuduk ni, yang haram ni pegang baca boleh. Walaupun nanti cikgu surah-surah pilihan. Ada surah pilihan ni kan? Surah pilihan, surah Ar-Rahman, As-Sajadah, Al-Waqiah tu kan? Tak boleh. Kalau pegangnya tak boleh, bacanya boleh. Baca. Bacanya boleh. Kena beza yang haram tu pegang. Orang hadas kecil, orang yang berhadas kecil, yang haram tu megang dan bawa. Kalau Baca boleh. Kalau macam kita dah tak ada apa-apa ni, bolehlah baca, pegang. Kalau tak ada wuduk tak boleh. Tak ada wuduk. Tak boleh. Walaupun kecil. Betul. Walaupun tak ada. Sebab dia dihukumi Quran. Okey? Dia kadang-kadang pergi ke mana-mana, kadang-kadang macam bila baca Yasin ke macam apa, memang bawa kan, baca. Tak boleh. Tak boleh. Bawa tu pun tak boleh. Ya. Kalau kita berjunub, tak saya boleh. Okey? Lepas tu Ustaz lagi satu, macam kalau tak ada wuduk kan, kadang kita ambil kain pegang apa. Tapi Kalau tak duduk, kita pegang Quran sebab ada lapik, tak dosa. Tapi kalau kita angkat, dosa kita dosa membawa Quran. Tak boleh lah. Dia ada dua dosa di situ. Satu dosa pegang, satu lagi dosa membawa. Kalau angkat lapik, dosa pegang tak ada, dosa membawa tu ada. Ada dua dosa yang berbeza. Okey? Ada dua dosa yang berbeza. Wuduk lah. Kecuali lah darurat. Kita memang haid, tengah haid kan. Tiba-tiba tengah keluar rumah, ada Quran jatuh. Nak ambil haram. Okey, tujuan kita tak boleh pegang tu, orang haid, orang junub, orang berhadas tak pegang sebab nak muliakan Quran, tujuan dia. Jadi bila Quran jatuh, Quran tu terhina. Okey, tak hina. Jadi kita boleh angkat darurat. Okey, satu orang dia bila darurat, benda haram dia boleh buat. Tapi kadar tu je lah. Jangan lama-lama terus letak angkat. Jangan dibuka, boleh buka kan. Tak boleh, okey. Satu orang dia sesat dalam hutan. Kan? Jumpa bangkai. Bangkai haram boleh makan untuk hidupkan nyawa dia. Darurat. Khinzir haram, tapi darurat, tak ada makanan, tersesat dalam hutan boleh makan. Okey. Syarat dia darurat. Tapi darurat tu dia kadar seperlunya. Ambil terus letak. Ya. Okey. Ustaz, kita datang surau kita baca lagi kan? Ada wuduk. Ada wuduk. Tu balik kentut. Balik kentut. Tapi tak kita dipanggil bawa. Okey, cara dia kita niat bawa barang dalam beg tu, letak Quran, letak benda lain sekali. Dan kita niat bawa benda lain tu, bukan bawa Quran. Cara dia. Okey. Tapi yang letak dalam tu kena minta orang duduk lah. Kan? Jadi atas meja kan. Minta letak kan. Kan? Dia angkat kan, kita niat angkat bukan Qurannya. Angkat Quran haram. Angkat apa? Angkat telekung. Okey. Angkat telekungnya. Okey. Kemudian haram lagi apa? Masuk masjid. Masuk masjid haram. Okey. Yang boleh tu lalu tanpa berhenti. Okey, lalu tanpa berhenti boleh. Dengan 3 syarat. Lalu syarat dia pertama tidak mengotori. Okey, contoh kita solat tadi kan, minggu lepas saya buat contoh. Solat tiba-tiba rasa darah keluar. Kita pun cek kat tandas, memang ada darah. Nak masuk haram macam mana? Tak apa, masuk tanpa berhenti boleh. Masuk terus sampai beg, kunci kereta, terus keluar. Okey, syarat dia tak berhenti. Syarat kedua tidak mengotori. Syarat ketiga keluar pintu lain. Keluar pintu, jangan pusing pintu tu balik tak boleh. Okey? Tak boleh. Tak boleh. Patah balik tak boleh. Tak boleh. Itu bukan kira lalu. Lalu tu lewat pintu masuk pintu lain, keluar pintu lain. Itu baru nama lalu. Tu bukan lalu nama dia kan. Tu patah balik. Ini surau kan.
Dah surau boleh ke? Surau orang haid masuk boleh surau? Surau boleh. Yang tak boleh tu masjid. Okey, yang tak boleh tu masjid. Haram you pada masjid sahaja. Ustaz, masjid ni maknanya asalkan masjid macam ruang macam dulu saya macam ada dengar ruang solat pertama je. Kalau macam dekat lobi-lobi macam boleh duduk Kaki 5 ke kan? Jadi perbatasan masjid ni bergantung kepada hukum asal. Saya cerita hukum asal. Masjid ni dia akan jadi masjid mengikut orang yang niat. Saya tuan tanah ni, tuan bangunan ni, saya niatkan jadi masjid. Hukum di masjid. Walaupun nama di surau. Hukum di masjid. Tetap perempuan haid tak boleh masuk. Walaupun nama di surau An-Nur, Meru Kelam contoh. Tapi sebab hukum di masjid, walaupun nama di surau tak boleh masuk. Tak boleh masuk sebab hukum masjid. Tak tahu Ustaz, dah tulisan situ. Tak tahu tak apalah, tak apa. Tapi maksud dia kalau sebab macam ni, kalau satu orang tu dia niat masjid, ulama sepakat jadi masjid. Tapi kalau dia niat jadi surau, ulama khilaf adakah dikira masjid ataupun tidak. Kalau dia niat jadi surau, pertama tak boleh iktikaf. Kan. Kemudian dia tak boleh solat tahiyatul masjid. Jadi dia punya hukum berbeza. Okey. Jadi macam soalan akak tadi, kan. Batasan masjid tu yang tahu hanya EDK lah orang yang niat tu kan. Apakah hukum? Tanya dia, mana batasan masjid? Ini kami masa buat tu kami niat dewan utama di masjid. Yang luar ni bukan, kami niat sebagai dewan je. Boleh masuk tak masalah. Okey. Jadi hukum tu bergantung orang yang buat dari orang yang niat tu kan. Sebaik dia orang EJK yang dia kena buat perbatasan. Ini masjid. Jadi yang luar tu dia boleh duduk. Orang haid ke kan, boleh duduk ceramah kan. Okey, jadi perempuan yang haid haram masuk. Walaupun dia mengajar kan. Walaupun nak belajar, walaupun nak mengajar pun tak boleh. Dan tu macam mana amanah buat? Cari tempat lain kan. Cari tempat lain. Kata boleh kalau haid pergi dengan Belajar. Tak boleh. Dekat kelima macam bukan ruang solat utama. Solat dulu Dalam masjid juga? Tak boleh, haram. Tak boleh. Tak boleh. Ustaz, macam kat Rojana tu, kita belajar lah. Yang ruang utama tengah tu, tu tak boleh. Tapi yang kanan kiri tu boleh. Dia cakap gitu. Mungkin masa dia niatkan nak buat tu, dia kata ni dewan utama ni kami niat masjid. Yang tu dia kata bukan masalah. Jadi kat luar tepi kaki 5 tu, tak boleh solat tahiyatul masjid kat situ. Tak boleh lah sebab dia bukan masjid. Tapi nampak ada ustaz yang sembahyang. Itulah. Sebab dia kata bukan masjid. Jadi tak boleh lah solat kat situ kan. Solat kat dalam. Kat dalam lah. Tak boleh tak masjid kan. Tak boleh iktikaf. Kena kat dalam iktikaf. Macam kita perempuan ni kalau kata dulu nak buat tahiyatul masjid. Lepas tu kita buat yang sebelah belakangnya tu buat muslimat tu tak boleh Ustaz. Itulah kalau dia niatkan masjid boleh lah. Saya tak tahu batasan masjid di mana. Kalau memang tu masjid boleh sah. Kalau seandainya yang ruang masjid aja, yang ruang muslimin aja, yang sini bukan. Ya bukan. Tak boleh. Maknanya selama ni kalau kita buat tahiyatul masjid tu ke belakang kita buat muslimat, itu tak salah maknanya. Kalau dia niat masjid yang depan je, di belakang dia tak niat masjid, tak jadi, tak sah. Ustaz itu asalnya tu surau. Kan? Jadi surau dia kecil je. Dulu masa dia extend tu, kira extend tu. Kalau extend tu kalau AJK dia ataupun tuan tanah dia niat, saya jaga masjid juga, tambahan ni di masjid. Gitulah hukum dia, okey. Satu lagi tambahan. Hukum solat di masjid ni, saya kena beritahu kat sini. Bila satu orang solat di masjid dengan solat kat surau, perempuan ni dia kena ada tabir ni kan. Time solat dia kena buka. Okey, syarat dia. Nanti dalam bab solat Jumaat saya akan terangkan detail. Cuma saya beritahu kat sini kan. Bila satu orang dia solat, syarat berjemaah ada 12 syarat solat berjemaah. Kena tak boleh melebihi imam, kena tahu perpindahan rukun imam, okey. Satu lagi syarat apa dia? Satu lagi syarat, dia kena antara makmum dengan imam tidak ada penghalang boleh sampai kepada imam. Okey, antara makmum tidak boleh ada apa-apa penghalang yang sampai kepada imam. Okey. Jadi kalau ada tirai atau sekarang setengah surau dia buat memang buat simen terus kan? Kalau ada pintu wajib buka pintu tu. Kalau tak dia terputus. Ini kena silap, Walaupun nampak. Kena buka. Time solat dia buka. Selama ni kenapa sejak sembahyang tu Ustaz tak cakap?
Sebab benda ni salahkan dia. Sebab benda ni khilafiah. Benda ni masalah khilaf. Muktamad tak boleh. Yang tak kan kita nak hukum sebelum solat semua tak sah. Jadi sebelum ni kita ambil salah sebab ada khilaf. Tapi yang selepas dah belajar ni kita ambil pendapat muktamad, tak boleh. Okey, kena buka. Ustaz, kalau boleh akak boleh buat daripada rumah. Ha. Ustaz mari rumah. Kalau dah tak kan. Kan kita tak payah Ini kalau Cik Jasmine itu bukan macam tu sikit kat boleh tak? Buka. Yang penting cukup untuk seorang lalu. Dia ada 2 syarat penting. Okey, berjemaah. Bukan buat semua. Syarat untuk satu orang. Macam tu kira tu. Sudah lah ya. Cukup. Macam tu sikit je. Sekarang situ. Situ je. Macam tu. Cukup dah tu. Cukup untuk satu orang lalu. Okey. Selama ni sikit itu boleh. Pintu kalau ada orang masuk sana dia buka. Okey? Dan orang yang solat dalam dewan sana, dia tak boleh lebih daripada saf yang depan pintu. Okey? Dia tak boleh. Dari depan pintu ada saf lagi kan? Dia tak boleh, dia kena belakang sana. Okey? Faham Kena buka. Tapi saf perempuan dalam tu dia bermula lepas daripada pintu. Walaupun depan pintu tu ada saf kan, tak boleh duduk. Dia kena belakang. Itu kalau sembahyang tarawih tu hari tu depan. Itulah kita ambil pendapat yang ringan sikit. Maknanya sekarang kalau akan datang lah, yang depan tu kita tak boleh lah. Tak boleh. Nanti kita lepas. Sama macam ni kan. Contoh, ni nampak kan. Imam kat sini. Pintu situ kan. Okey, depan imam ni ada lagi dua saf muat, betul tak? Ya. Tapi orang yang duduk luar sana sebaris dengan saf ni tak sah. Okey? Dia kena ikut pintu yang pertama kali buka tu. Yang ketiga lah ni. Yang ketiga tu baru sah. Okey. Tapi kalau kat masjid, mana-mana kita solat sah sebab ni masjid. Kat masjid tak ada syarat. Kalau kat surau selain masjid dia ada 2 syarat. Satu, dia kena tahu perpindahan rukun imam. Tahulah, kita dengar ada mic kan, atau kita nampak soft. Satu lagi syarat, ada jalan yang boleh sampai kepada imam. Tu kita tak ada kat sini. Walaupun nampak tapi tirai je kan, lalu langgar je lah. Tak boleh, tak kira, kena buka. Okay. Ada satu syarat. Okey. Syarat pertama tadi nampak imam, boleh nampak imam. Satu lagi, boleh lalu. Kalau cermin, semua cermin dibuat sedia linda. Tempat perempuan semua cermin. Okey. Nampak tapi tak boleh lalu, tak sah juga. Okey. Ataupun boleh lalu ada pintu, tapi pintu dia tutup. Kan? Boleh lalu tapi tak nampak, pintu dia tutup pun tak sah juga. Ustaz, Cik Jah nampak dia tak dia buka ke sini, dia buka dari bawah ke atas, macam ni boleh? Apa yang tu? Itu dia punya sebadan muslimat lagi. Dia bukan langsir, dia apa sih yang dia buka bawah. Dia tak ada buka ke sini. Boleh. Boleh. Dia dari bawah ke atas? Dia buka bawah yang diangkat, yang dibuka, bukan tepi. Oh, tak boleh. Tak boleh. Dia kena jalan yang normal. Dia kena jalan yang standard, jalan kebiasaan. Okey? Contoh dia buka tapi bawah tu dia ada benteng separuh. Itu kalau nak jalan kena lompat tak? Lompat kan? Tak boleh. Dia kena yang standard punya jalan. Kira buka lurus lah ya. Buka lurus. Kemudian jalan tu jalan yang tanpa dada berpaling daripada kiblat. Okey? Contohlah kita kata contoh ini dinding tengah-tengah tu ada pintu. Okey, tengah-tengah tu ada pintu, dinding, tengah-tengah ada pintu. Orang saf pertama, kedua, ketiga, sebelum pintu tu solat dia tak sah. Okey? Sebab apa? Sebab dia nak pergi kepada imam, dia kena berpaling dada daripada kiblat, pusing ke pintu. Jadi orang daripada pintu tu dia boleh solat. Okey, saya buat satu lukis sikitlah supaya nampak. Ustazah pun. Mana nenek betulkan sekali. Okey, ni mihrab. Contoh ni mihrab, okey. Mihrab contoh. Rumah ni besar lagi, makmum lagi. Okey.
Ni mihrab, mihrab ni perbatasan perempuan. Perempuan yang ada belakang, sini ke, tengah ke, kanan ke kiri? Ha? Kanan. Perempuan mana afdal adalah kanan ke kiri? Ke tengah? Kiri. Okey, afdal di kiri, okey? Ni kaki 5 lah, kaki 5 surau, okey? Kaki 5. Sini, angkat sini. Okey, kaki 5, okey? Habis pun tak buat bilik. Okey. Bilik ujungnya sini dekat ni. Okey, ni ruang muslimat. Ruang muslimat, ni bahagian imam, okey? Okey. Syarat dia kena pertama boleh tahu perpindahan rukun imam sama ada lihat ataupun dengar. Okay. Kemudian Bukan nanti dicontek mana-mana lah. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi dia boleh lalu, okey. Syarat dia pintu, dia buat pintu sini, okey. Jadi makmum sini, perempuan sini boleh tak pergi ke imam? Bukan suruh pergi. Bukan suruh pergi, syarat dia ada laluan yang boleh pergi, bukan suruh pergi kepada imam, okey. Syarat dia suruh ada laluan yang boleh pergi kepada imam. Nak berjalan tak? Boleh. Syarat dia tanpa membelakangi kiblat, okey. Kalau dia buat pintu sini, orang sini dia kena patah. Pusing tak? Pusing di sini pergi imam kan? Jadi sini tak sah. Yang sah tu orang solat kat sini. Okey? So pertama, kedua, ketiga tak sah. Yang keempat dia baru sah. Okey? Kalau dia tutup lah, kalau dia tutup kan. Dia kalau dia tutup. Kalau dia tutup. Okey? Bukan perempuan je, lelaki pun sama. Lelaki pun sama kan. Kalau pintu lelaki masuk sini, imam kat sini kan, pintu masuk sini, sini ada 1 saf, 2 saf, 3 saf kan. Imam kat sini, ni pintu masuk. Dia tak nak masuk dalam, solat keluar. Walaupun dia belakang imam, tapi dia tak lebih daripada pintu dia kan. Dia tak sah juga. Kalau Okey? yang dalam boleh lah. Dalam tak ada masalah. Yang penting tak ada penghalang tadi tu, okey? Dalam masjid tak ada syarat. Dalam masjid boleh. Okey? Boleh masih boleh belok-belok. Macam mana? Dalam masjid boleh. Walaupun membelakang kiblat. Dalam masjid kan, walaupun pintu kat belakang. Dia pusing, imam boleh, tak masalah. Masjid. Kalau surau tak boleh. Dia bukan surau, selain masjid. Rumah kita ke, kita kat bilik orang tamu, anak kita tak kat bilik. Sah tak? Tengoklah syarat dia. Kalau ada pintu, dekat pintu kan. Bukan surau dia, selain masjid, hukum dia sini. Bukan surau, musola, surau rumah kita kan. Okey? Kita buat tahlil rumah bagi saudara semua kan. Solat isyak sekali, tak muat buka pintu bilik. Bilik tu dengan depan, tengoklah syarat cukup tak? Kena buka, kemudian boleh lalu, ikut syarat dia juga. Kalau boleh, boleh. Kalau tak boleh, tak sah solat dia, okey? Bukan tak sah jemaah, tak sah solat. Tak sah solat, lain. Solat tak sah. Kalau solat jemaah tak sah, tak apa, tak sah solat asar kan? Tapi solat dia tak sah. Okey? Tapi detail dia nanti ada kan? Dia ada 4 perincian. Ni sebab saya nak betul hukum tadi kan. Okey Sini faham? Belum faham lagi. Yang mana? Okey, lagi apa lagi perkara yang haram ketika haid dan nifas? Satu pendapat ni ini bukan muktamad lah, okey. Lagi satu pendapat, menulis Quran pun haram. Tulis Al-Quran. Saya tak baca, tak pegang tapi tulis. Tulis ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim ke pun tak boleh. Tapi pendapat ni tak muktamad lah, tak kuat, okey. Kemudian lagi tambahan, ni pun bukan muktamad. Orang yang haid ni dia tak boleh datang ziarah orang yang sakaratul maut. Tak boleh. Orang nazak lah, nazak je lah. Sakaratul maut kan. Okey? Sebab apa? Sebab perempuan haid ni dalam keadaan kotor kan, berdarah kan. Jadi malaikat rahmat tak datang. Dia bersih kan. Tapi pendapat ni tak muktamad, okey? Sebab apa, kalau tinggal dia seorang je, dia haid, dia yang jaga orang sakit kan, nak talqin kan macam mana, betul tak? Jadi boleh, tak ada masalah, okey?
Cuma kalau ramai orang, sebaiknya kita tak payahlah kan. Jadi kalau tak ada orang, kita tak talkinkan ke nak jaga, boleh, tak ada masalah. Yang sedang Sakaratul maut, tak. Boleh lah, tak masalah kan. Macam mana? Okey. Okey, insya-Allah. Lagi apa? Okey, insya-Allah habis bab ni. Bab haid insya-Allah habis. Sebenarnya bab haid ni, bab istihadah ataupun kita sebut bab darah perempuan lah sebenarnya kan. Bab darah perempuan, haid, nifas, istihadah. Okey. Ni kalau dia ulama sebut, dia ni termasuk perbahasan yang paling susah dalam fiqh. Okey? Susah. Kemudian yang susah lagi apa? Faraid. Nak kira berapa sebab dia pakai ada rumusan dia kena kira kan. Faraid dengan darah. Darah lebih adat macam mana nak hukum, ikut dia punya adat ke ataupun nak tengok warna darah kan kita dah belajar kan. Tapi yang saya ajar tu tak detail tau. Okey? Tak berapa detail. Saya ajar secara apa ya? Secara rambang, okey. Jadi nasihat saya kalau memang ada masalah istihadah, kena cari ustaz yang betul-betul atau ustazah yang betul-betul faham. Kalau hukum macam ni, macam mana hukum dia? Kalau keluar lebih ke macam mana ya? Sebab penting satu orang perempuan kalau dia keluar rumah tanpa izin suami, dia dihukumi nusyuz. Haram, tak boleh kan? Belakang rumah Ustaz, walaupun belakang rumah. Tak boleh, keluar rumah pun tak boleh. Asal namanya keluar tak boleh. Pergi kedai pun tak boleh pergi kedai. Melainkan suami dah bagi izin yang am. Izin yang am. Okey, awak nak pergi kedai boleh je. Kedai je boleh. Balik singgah tak boleh. Okey. Aisyah. Tak boleh okey. Tak boleh okey. Yang boleh keluar okey. Sebab tu saya cakap tadi, perempuan kalau dia keluar rumah tanpa izin dia kira haram, nusyuz, okey. Kecuali dia keluar untuk belajar fardu ain. Tu je boleh. belajar fardu ain balik nak tender. Tak boleh lah. Susahlah. Beritahu lah. Nanti saya balik saya nak tender kejap. Tak boleh. Kena cakap jadi. Abang kalau saya keluar mana-mana izinkan dia. Okey. Dia umum lah tu. Okey. Cakap yang tu lah. Bagi izin yang umum. Sampai dia tarik balik, awak tak boleh keluar. Haram. Okey. Nanti kan Cina kerja sip kan keluar yang terpulang keluar jadi balik masak. Kalau bagi SMS itulah kalau kita keluar tak sempat nak beritahu kan. Tapi kita bagi SMS dia belum jawab lagi. Dia belum jawab kita dah pergi. Hari ni dilakukan layan. Tak boleh, dia kena tunggu jawab. Ada satu orang perempuan zaman Rasulullah. Suami dia keluar berdakwah kan. Bila dia keluar berdakwah, dia kata kat suami isteri dia, jangan keluar sampai abang pulang, dia kata. Okey? Lepas suami dia keluar, datang satu orang utusan. Dia kata, ayah kau sakit nazak ni. Macam mana? Tanya Rasulullah. Rasulullah tanya, bila dia utusan tadi jumpa Rasulullah, cerita kan, tanya dia macam mana suami dia cakap apa. Suami dia tak boleh keluar. Jangan keluar, tunggu je. Datang lagi orang kedua. Dah teruk sangat tadi, nak meninggal lah. Dah balik belum? Suami cakap apa? Tak, belum balik. Dia kata jangan keluar lagi, jangan lagi abang belum balik. Tunggu. Lepas tu ayah dia tak ada meninggal. Kemudian Rasulullah senyum. Rasulullah kata, sebab anak dia taat suami dia, Allah Ta'ala masukkan ayah dalam syurga. Okay? Nampak macam dikongkong kan? Tapi tu asbab satu macam mana jangan?
Kena minta izin. Kena biasakan kot. Biasakan nak buat apa kena minta izin, nak apa minta izin ya. Okey. Tak boleh. Itu macam mana kan? Perempuan, satu orang perempuan, dia wajib dahulukan suami daripada mak ayah dia. Balasan dia nanti, satu orang perempuan tu anak dia akan taat mak ayah dia daripada isteri dia. Kan? Okey. Tak adil lah macam tu kan? Tak adil lah. Satu orang perempuan, dia wajib taat suami dia. Nanti anak dia wajib taat dia daripada isteri dia. Kan? Adil lah Allah Ta'ala buat. Okey, jadi adil lah Allah Ta'ala buat. Ya? Okay, insyaAllah. Cerita apa tadi? Jadi perempuan tadi haid, perempuan haram keluar rumah tapi izin suami, dikira nusyuz. Tapi untuk bab ni, bab ilmu fardu ain wajib, sebab dia wajib belajar. Walaupun suami dia tak izinkan, dia kata abang tak izinkan keluar, tak boleh, boleh keluar juga. Okey, sebab fardu ain berkaitan dengan solat, berkaitan dengan mandi wajib kan. Kalau dia tak pandai, melainkan suami dia alim. Tak apa abang ajar, abang boleh ajar ni, senang je ni. Boleh, tak payah keluar kan. Ajar. Tapi janganlah keluar tanpa izin, nanti gaduh pula kan. Syakat dia duduk dia bagi. Jaga rumah jiran kita kan, biasa kita sembang keluar rumah kan. Kita keluar rumah pun tak boleh. Kalau petik cili ke petik serai, keluar pintu juga Tadi asal lama keluar rumah, kecuali darurat. Rumah terbakar, tak keluar, suami tak bagi. Boleh keluar, kan terbakar kan. Nak roboh kan, boleh. Boleh lah. Tak ada. Yang namanya keluar tak boleh. Okay, walaupun balik rumah mak pun tak boleh. Tak boleh. Betul kan. Tak boleh. Tak boleh. Yang namanya keluar tak boleh ya. Lalu ambil sendiri. Tak boleh. Dari rumah je, jerit dari rumah. Ya, kenapa ni boleh. Ataupun macam ni lah, kita minta izin awal-awal kan. Abang apa saya nak keluar boleh ya hari ni? Boleh pergi. Dia bagi senang lah kan. Ataupun kita minta izin yang nama dia, izin yang okey. Sampai dia tarik balik. Sampai dia tarik balik tak boleh. Okey. 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 Tapi nanti cakap kalau abang tak bagi pun keluar juga. Makan sama. Itulah biasa Sama je. Hari ni lah. Belanja sama orang. Ini orang. Bini orang yang kurang fardu ain. Okey, insya-Allah. Apa tadi? Bab fardu ain, okey. Jadi boleh keluar untuk belajar ilmu fardu ain. Fardu ain ni ada 3. Yang kita belajar ni fiqh je tau. Yang kita belajar ni Safinatul Najah ni dia bahas khusus fiqh je. Fiqh sahaja. Dan fiqh dia fiqh yang basic lah, asas. Cukuplah untuk kita lepaskan fardu ain, insya-Allah cukup. Okey, solat kita, taharah kita, wuduk kita, insya-Allah. Dia yang wajib belajar ni apa batasan yang wajib belajar. Apa yang kita kena buat, kita kena belajar. Itu kaedah dia, okey. Wajib tak solat? Wajib, jadi wajib belajar solat. Nak solat kena wuduk tak? Kena wuduk, kena belajar wuduk, okey. Nak jual beli, pergi barang, pergi kedai pasar kan. Nak buat amalat betul. Nak buat amalat kena belajar bab muamalat. Nak kena belajar bab hubung kahwin, bab nikah kena belajar. Okey. Apa lagi? Nak pergi haji kan? Kalau tak pergi haji sekarang tak pergi haji, tak bila? Lagi kalau ikutkan tabung haji bagi lagi 2 tahun. Sekarang tak wajib belajar. Tak payah pergi belajar pun tak apa. Nanti nak pergi dah sampai ke farduan ni baru wajib belajar. Puasa Ramadan kan? Sekarang tak payah wajib belajar puasa Ramadan sebab tak puasa lagi. Jadi dalam puasa nanti baru belajar. Tapi solat hari-hari solat. Betul tak? Hari-hari kena belajar. Sampai dah pandai tak ada belajar. Okey? Okey, yang solat hari-hari kena belajar. Okey. Fardu ain apa tadi? Muamalat. Satu orang jual beli kat kedai kan.
Seperti mana dalam ibadat, dalam solat, dia ada rukun, ada syarat sah, ada batal kan. Jual beli pun dia ada perkara rukun juga. Kan kita jual beli tak tahu rukun dia kan. Riba apa semua kan. Solat dia ada 13 rukun. Jual beli ada 5 rukun. Ada berapa rukun? 5 rukun. Salah satu yang biasa memang adalah pembeli, penjual, barang semua kan. Yang orang lupa rukun yang kelima, apa dia? Akad. Saya beli, saya jual tu akad tu rukun tu. Rukun tak buat, tak ada yang tak sah. Kalau dengan Cina pun Kena akad juga. Akad ni bukan orang Melayu je. Saya beli mesin, beli air, vending mesin. Saya beli. Kalau kat Malaysia, tak sah. Dia bukan kira, kita takkan guna hukum jual beli. Kita guna hukum lain. Okey. Kalau kita gunakan hukum jual beli tak sah sebab dia tak ada, kita pembeli, penjual tak ada, itu bukan penjual. Akad pun tak ada. Online, okey, syarat dia kena tengok barang. Mabit nama dia, barang yang dia jual dia kena tengok. Okey? Kena tengok depan mata, bukan gambar. Okey? Kalau ikut pendapat mutamat dalam mazhab Syafi'i tak sah. Okey, sebab dia ada gambar. Penipuan ataupun orang yang kecewa lepas dapat barang pun ramai juga kan. Untuk gambar lain, datang lain, betul tak? Sebab tu mazhab Syafi'i nak kurangkan penipuan tersebut. Jadi dia tak sah, tengok barang gambar tak sah. Dia kena tengok depan mata. Walaupun time akad tak ada barang. Contoh kan, contoh saya dengan Ali contoh. Hari ni saya bawa motor baru, jumpa dia. Esok jumpa dia kat dia, Ali semalam motor baru aku nak jual kat kau, boleh tak? Kata boleh, aku nak. Sah tak? Sah. Walaupun time akad tak ada barang depan mata, tapi sebab dia pernah nampak, cukup. Yang penting barang tu pernah nampak, bukan gambar dia. Gambar tak sah. Okey, gambar tak sah. Kita tanam bawang. Bawang tu dalam tanah, tak cabut lagi. Bawang ni aku jual kat kau RM2, tak sah. Kena cabut, kena tengok dulu. Okey. Sebab kadang kecil rugi kepada pembeli, kalau besar rugi kepada penjual. Itu hukum dia. Jadi kena belajar. Macam buah kan, buah ni elok, tapi kita tak tahu kan. Kena buka lah kopi. Okey. Okey. Biasa memang tengok kan, kalau durian kopi sikit tengok kan, tengok dulu kan. Jadi apa dia tahu ilmu yang wajib belajar ni, ilmu yang kita menggunakan dia setiap hari. Kalau kita nak jual beli, wajib belajar jual beli. Kalau kita kena wajib salat, wajib belajar salat. Okey. Satu lagi yang wajib apa? Fiqh tadi saya sebut ni fiqh. Kemudian kedua tauhid. Kalau ikut urutan, pertama tauhid dulu. Pertama tauhid, kedua fiqh, ketiga tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Okey, ilmu ni namanya ilmu fardu ain. Okey, kalau satu orang tak belajar dan dia mampu untuk belajar dari kekuatan, ada masa lapang, maka dia berdosa. Okey? Berdosa dia sampai bila? Sampai dia belajar. Dia tak belajar, dia perlu lepas dia balik tak nak belajar. Berapa tahun untuk belajar? 20 tahun dia dosa. Okey? Bila dia dah belajar, baru terangkat dosa dia. Okey? Benda tak susah pun, ilmu basic je kan. Dan kebanyakan kita tahu sebenarnya, cuma tak detail kot, tak terperinci sikit kan. Okey. Dalam mazhab, dalam ilmu fiqh, kita ada 4 imam yang besar. Okey. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Okey. Dalam tauhid pun kita ada imam kita. Okey, nama dia Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Satu lagi nama dia Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi seperti mana kita ikut imam dalam bab fiqh, kita pun kena ikut imam dalam bab tauhid. Akidah itu macam mana? Okey. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, okey, dia ni asalnya ada fahaman Mu'tazilah. Dalam fahaman Islam, okey, ada yang nama dia Mu'tazilah, ada yang nama dia Jabariyah, ada yang nama dia Qadariyah, ada yang nama dia Mujassimah, Musyabbihah. Okey, yang betul mana? Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, akidah ni paling penting, okey, saya beritahu. Kita solatlah macam mana sekalipun, kita sedekah setiap hari, puasa sunat tak pernah lepas, tapi akidah kita salah, semua tu
Semua tu apa? Maaf dekat lah, macam sia-sia lah, okay? Sebab akidah kita tak betul. Akidah kita tak betul. Orang kafir buat amalan, ada pahala tak? Tak ada, sebab akidah dia orang salah. Dia orang bukan beriman pada Allah, okay? Yang wajib belajar ni 20 sifat je. Sifat 20. Itu sekolah rendah lah. Belajar Ustaz, saya belajar sekolah rendah. Itu ilmu sekolah rendah lain, ya. Dalam bab fiqh, kita dituntut untuk bertaklid. Okay? Bertaklid, kita memang disuruh dan dituntut. Taklid tu maksud dia apa? Taklid tu maksud dia kita ikut satu pendapat orang, pendapat imam, tanpa tahu dia punya dalil. Taklid. Okay? Kita solat, wajib tak niat? Wajib niat, betul? Tahu tak apa dalil kena niat? Tak tahu kan? Siapa yang suruh niat? Imam Syafi'i kata kat sini, okey. Itu taklid, tanpa tahu dalil. Tapi dalam bab tauhid, satu orang taklid hukum dia haram dan berdosa. Okey? Haram dan berdosa. Niat tak tahu dalil dia, kan? Sebab Imam Syafi'i kata niat, saya niat je lah, kan? Tak tahu dalil. Tapi tauhid, kan? Mana tahu Allah Ta'ala itu wujud? Tak tahu. Mak saya kata Allah wujud. Dia kecil dulu saya dah ajar macam tu. Itu taklid, ikut cakap orang tanpa tahu dalil. Apa dalil Allah Ta'ala wujud? Tak tahu. Itu nama dia taklid. Taklid dalam bab tauhid hukum dia haram. Okey? Apa dalil Allah Ta'ala itu ada? Kamu Islam ke Islam? Islam tu apa? Kena belajar lah kan? Apa dalil Allah Ta'ala itu kekal? Okey? Baju. Okey? Jadi dalam bab tauhid wajib belajar dengan dalil dia, baru satu orang tu akan terlepas daripada yang namanya taklid. Okey, taklid. Dan tak susah pun dalil dia ni, tak susah pun. Apa dia Allah Ta'ala ada? Nanti cerita adanya alam ni, dia akan ceritakan, dia akan bahaskan. Okey. Kita muslimat dah ada pengajar tauhid ke? Belum saya nasihatkan kena cari satu orang, okey? Dan tajuk kita bagi dia, jangan cakap sekali Ustaz lah ajar apa tak boleh. Kita nak fardu ain, lepaskan fardu ain dulu, okey? Kita fardu kifayah kita banyak belajar, fardu ain tak lepas pun tak jadi juga, kan? Hadis kita belajar, tajwid belajar, Quran wajib tak Quran? Quran tak wajib. Tak wajib. Tak. Maksud dia bukan tak payah belajar. Tak baca Quran tak dosa. Tak pandai Quran tak dosa. Yang wajib tu Fatihah je sebab dia solat. Quran tak wajib belajar, kan? Bukan maksud saya tak payah belajar Quran, tapi fardu ain tu kena dahulukan. Kena dahulukan. Cari satu orang ustazah yang boleh ajar tauhid sifat 20, okey? Tapi tengok, okey tak ada ni kalau dia ajar dia kata Allah Ta'ala macam kita bertangan, berkaki, bertempat. Itu nama dia musyabbihah, okey? Bahaya. Okey? Satu orang dia beriktikad, dia yakin makan bagi kenyang, itu nama dia qadariyah. Okey? Satu fahaman nama dia qadariyah. Yang betul ahli sunnah wal jamaah ni. Yang betul ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak makan macam nak kenyang? Kan? Dia kalau dia sampai yakin dalam hati dia makan boleh dia kenyang, dia boleh jatuh ke kufur. Etikad dia salah, keyakinan hati dia salah. Tak kerja macam mana nak bagi, tak nak ada duit, nak hidup macam mana? Dia yakin hidup dengan kerja, tak boleh. Tak ada duit macam mana nak hidup? Dia yakin pada duit bagi rezeki kepada duit yang hidupkan dia. Bahaya. Ada satu lagi Jabariyah. Jabariyah ni semua daripada Allah. Kenapa kau mencuri? Allah dah takdir macam mana? Kenapa macam ni? Kenapa tak kerja? Kenapa miskin? Dah saya takdir miskin macam mana? Itu Jabariyah. Ada Qadariyah. Musyabbihah pula, musyabbihah ni menyamakan Allah dengan makhluk. Allah Ta'ala bertempat di atas arasy. Pernah dengar tak? Salah. Kalau fiqah, satu orang tu dia, kita katakanlah macam tadi hukum ni kan, hukum tirai kan, kalau ikut tak sah kan. Tapi kita boleh kona lagi, ada pendapat kata sah. Akidah tak boleh. Akidah tak boleh. Kalau fiqah dia khilaf, ni ada apa kita boleh bertaklid kepada mazhab ni kata sah, yang ni sah. Tapi kalau tauhid tak boleh. Tauhid salah akidah, salah pegangan, auzubillah min zalik. Okay? Kalau kita time hidup ni, kita dah mempertuhankan makhluk, mempermakhlukkan Tuhan. Mempermakhlukkan Tuhan. Allah ada tangan, Allah ada kaki. Nauzubillah, ulama kata time Dajjal keluar, kita akan ngaku dia Tuhan. Dia Allah Ta'ala beri kelebihan, boleh hidupkan, boleh matikan, makanan semua dia boleh kan. Orang nak makan beriman pada dia. Dia mengaku dia Tuhan. Orang tak boleh tauhid, mungkin ya Tuhan saya. Nauzubillah kan. Ribuan orang, bahkan ulama-ulama ikut Dajjal. Kalau akidah dia tak betul, nauzubillah. Jadi kita belajar, cari satu orang ustazah, bagi ustaz saya nak belajar sifat 20.
Okey, sifat 20. Habiskan rekam tak teruskan sama. Ia masih lama lagi. Selang-seli lah. Minggu ni tauhid, minggu depan faikah. Macam tu lah. Okey. Itulah insya-Allah InsyaAllah tak naklah cari ustaz lain. Betul-betul. Selang-seli lah ustaz. Takut pagi petang. Pagi lain petang tauhid. Ustaz. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Ada lagi minat ada soalan ke? Ada minat lagi? Kalau tasawuf apa tasawuf? Tauhid, fiqh, tasawuf. Tasawuf ni okey, amalan kita kalau dia akan dikira sah, kalau cukup syarat, cukup rukun dikira sah. Solat kita cukup rukun sah. Okey, wuduk kita cukup syarat sah. Tapi solat tu dapat pahala ke tidak bergantung tasawuf. Ya, ada orang solat tapi pahala tak ada. Sebab solat tak pernah khusyuk. Kan? Solatnya riak, solatnya takabur. Kan? Itu tasawuf punya kerja. Kan? Ada satu orang Nabi kata, tahu tak siapa muflis? Nabi tanya kat sahabat, tahu tak siapa orang yang muflis? Sahabat kata, muflis ni orang tak ada harta lah, tak ada duit, bankrupt kan? Bukan. Nabi kata bukan. Nabi kata orang muflis bankrupt ni, orang ke akhirat nanti pahala dia banyak segudang. Dengan zikirnya, dengan solatnya, dengan sedekahnya, dengan puasanya banyak. Nak masuk syurga ada orang tahan. Tak. Dia buat apa? Dia tuntut. Ya Allah, ni kat dunia dulu saya tuntut pahala kat dia. Apa pasal nak tuntut kat aku? Sebab dia pernah mumpat saya. Mumpat saya. Ambil pahala, kasih. Orang kedua pula, ni pernah kutuk saya, kasih. Yang ni. Habis pahalanya habis. Tapi orang masih beratur. Pahala orang yang dizalimi akan baik kepada orang yang menzalimi. Penzalim. Last na'udzubillah min zalik, muflis masuk na'udzubillah masuk neraka kan. Itu yang mutasawuf ya. Ngumpat tu apa ngumpat? Ngumpat ni zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu cerita apa-apa sahaja tentang saudara kamu yang dia tak suka. Apa je? Baik diri dia, anak dia, peribadi dia, pakaian dia. Dan naik kereta. Nampak ada bang tu bang. Seluar pink baju hijau tak kena kan? Seluar pink baju hijau tak kena kan? Ngumpat, dia dengar dia suka tak? Tak suka kan? Ngumpat. Okey? Apa-apa sahaja yang kalau dengar tak suka tu ngumpat. Okey? Tengok budak sekarang punya pesen rambut, tak apa kan? Ngumpat. Okey? Solat. Zikir, tapi mulutnya tak jaga kan? Tak kira yang diumpat tu Islam ke bukan Islam ke ustaz? Yang mengumpat tu nama dia Islam lah. Kalau dia Islam. Yang diumpat tu kira orang lalu ke jalan, orang bukan Islam lah. Sebab dia, kalau ikutkan ni Islam. Yang akan tutup Islam. Okey? Pergi kedai kan? Kedai yang kain kasar kain dia jual. Ngumpat dia ke kain kasar. Nak beli tak nak suka dia letak je kan? Saya suruh komen. Okey? Okey? Makan kat kedai tak sedap, kurang garam. Ngumpat dia masak tak sedap, kurang garam. Kalau dia dengar dia suka tak? Tak suka. Apa sahaja yang tak dengar kan? Okey? Jadi kita jagalah kan? Jaga, okey? Apa sahaja. Anak dia ke? Macam mana? Tak dengar? Tak dengar sekali? Belian online. Kalau ikut pendapat ulama tak sah. Cuma kita kalau dalam keadaan macam ni kita guna mazhab Maliki kalau tak salah. Ada keluasan. Dia kata gambar tak mesti nampak barang, nampak gambar pun cukup. Kalau tak salah mazhab Maliki. Kita boleh guna mazhab tu lah kan. Boleh sah. Kalau mazhab Syafi'i sebab tu kena belajar kan, kalau tak sah. Saya bertaklid kepada mazhab Maliki kata sah. Macam nak pergi haji kan. Kalau ikut mazhab kita tak sah, lagi perempuan itu tawaf. Tentu lagi perempuan tak sah kan. Tapi kita kan taklid kepada mazhab apa yang boleh? Hanafi kan. Yang lagi yang murah tu Hanafi kan. Hanafi. Macam itulah. Okey. Jadi apa-apa sahaja yang kita sebut, yang kalau dia dengar dia tak suka, itu nama dia ngumpat. Raya
Lepas tempat. Lepas tempat. Kalau kain tak elok bagi yang jual tu nanti kain. Cakap ya. Nak beli tak nak kita diamkan. Kalau nak komen depan dia. Ni tak. Ada yang okey tak? Macam tu kan. Raya rumah orang tu langsir dia dengan lapik bilik tak sama kan. Betul ah? Ombak dia tak cukup ke berapa kan. Okey. Langsir dia satu tanggal. Dan cerewet sangat. Ceripis. Pelik. Ya siang. Macam tutup ke dalam masak tak payah kasih orang masuk. Okay, jadi yang kemudian yang mengumpat ni dia bukan orang yang saya tak cakap, saya dengar je. Dengar pun dikira kan. Orang yang cakap, orang dengar apa dosa dia sama. Jadi kena tegur, kena buat apa tegur lah. Tak baik mengumpat je. Satu bulan kan. Satu bulan ada kawan kita cakap macam tu kan. Tapi dalam hati kita menidakkan. Kita tak nak ikut lari kan. Tapi kita ada dalam hati kita menidakkan benda. Itu yang terbaik lah. Tapi lagi baik tegur dia. Tak baik muka dia ni pagi-pagi buat dosa awak nak ni. Oh ya ke? Menimbulkan lagi suasana. Tukar topik. Tukar topik Kalau cerita masak-masak tak ada apa kan. Kalau dia masak tak sedap, cerita pun sama juga. Kita hari ni nak masak apa je. Macam ni boleh kan. Tapi tak mengumpat tak apa. Tak tahu. Dia tak mengumpat tak apa, tak masalah. Sama dia komen apa-apa dia komen. Tengok TV kan. Ada macam ni jadi pembaca berita kan. Dah cakap tak letak pasir kan. Kena juga. Komen depan-depan dia. Dia sakit hati lah. Itu dosa sakit hati, bukan dosa mengumpat. Dan cara taubat dia, kita kena minta maaf sebut satu-satu. Saya dah cakap awak ni pemalas. Cakap dia macam ni. Dia tak boleh kosong-kosong raya kosong-kosong maaf saya batin tak boleh. Satu-satu. Maaf ya Kak siapa nama dia? Kak itu contoh Kak itu minta maaf ya. Ni listener saya pernah cakap ni. Kan cakap. Tak boleh kosong-kosong tak boleh. Kalau misalnya minta maaf ya Kak, Madulah tahu hari itu kita tidak. Kena cerita apa? Cakap apa dia tanya? Cakap apa awak? Kena cerita. Macam tak boleh. Boleh lah ya. Ada orang cakap macam dengan cerita kita minta maaf dia mana tak tahu kita dekat kata ke mengajar cerita ke dia kata walaupun betul. Mengumpat ni kita cerita kepada orang yang benda tu betul. Kalau benda tu salah dan benda fitnah. Benda betul lah mengumpat kan. Memang dia masak tak sedap. Cakap je lah. Tapi itu mengumpat lah tu kan. Memang fashion baju dia tak lawa kan. dah kenyataan dia memang masak tak sedap. Jangan cakap. Menang baik. Ustaz misalnya dah tak sedap lepas tu macam ni kita cuma makan sekali terus tak nak makan boleh. Jangan cakap. Kita pun apa tak makan. Wanita janganlah sampai kalau dia nampaknya saja depan-depan dah. Okey. Kalau macam tu kita buat amal. Kalau tak, memang dia tak maafkan, tahu kan? Tak maafkan kan? Kita buat amal niat pahala untuk dia. Supaya apa? Supaya nanti dia kan, saya cakap tadi kan, dia akan tuntut kita kan. Kalau pahala dia, kita minta ampun untuk dosa dia, pahala dia tambah, anak dia berjaya, doa untuk dia. Nanti kat akhirat dia tengok Allah Ta'ala sediakan satu hadiah. Ni apa ni? Ni sebab dia doa saudara kau ni. Kalau kau maafkan dia, ni hadiah dia. Kalau dia pilih hadiah, maafkan kita. Tapi tak tentu, tak jamin kan. Ni salah satu cara. Buat amal, hadiah untuk dia, istighfar untuk dia. Kalau dosa dia tak ada, dia taklah pindah dosa dekat kita nanti kan. Betul tak?
Istighfar untuk dia, beramal niat untuk dia juga. Okey. Secara awal dia. Sedekah boleh tak? Sedekah pun boleh, niat untuk dia, okey. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? InsyaAllah apa yang kita dengar dan kita amal dan sampaikan apa yang daripada Allah SWT, apa yang lemah, kekurangan dan kekurangan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.